Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia. Salam Aidiladha. Salam untuk teman-teman yang berkesempatan bersama pada malam ini. Apa khabar saudara Yauman, saudara Zamri TJ, begitu juga saudara Ramzul. Waalaikumsalam. Saudara Zamri LC, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Apa khabar cik? Raya tadi macam mana? Ya, saudara Abu Nem, Puan Syarifah Hafifah, bersama dengan Ana Zek katanya, saudara Ahmad Map, saudara Mazlan Qolib, saudara Najib Omar, ya, saudara Bakar Ahmad, itu juga Madam K, apa khabar? Saudara Mazlan, Madam K sihat ke? Saudara Abu Nem, saudara Jebat Pembela dari Kulim Kedah, hadir katanya, saudara Zamari Abdullah, Syah Ibrahim, Hajah Hamimah, apa khabar Puan Hajiah? Kalau gitu juga saudara Yusuf Awang, saudara Syah Ibrahim, saudara Hasnah Jaafar, saudara Salih Lembang, saudara Said Wahab, salam pencerahan dari Tanjung Piai, Johor, saudara Ahmad, saudara Abdul Rahman, Abdullah, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Mustafa Alia, saudara Richard Bakri, saudara Asas Selama dari Kedah, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Saudara bin Haji Arsyad Sabiran, salam Syarani Salamah, salam Aidiladha, saudara Rosli Misha, Awang Yusof, begitu juga saudara Nick Bolia, Nenek Porak katanya, dari Sabah, saudara Rahim Aim dari Rembau Negeri Sembilan, saudara Nur Azman, saudara Abang Yus, salam Aidiladha, saudara Mazlan Qolib, salam sejahtera dan selamat Hari Raya Aidiladha, saudara Jaafar Harun, Abang Yus, apa khabar? Saudara Muhammad Fazli Yusof, saudara Puan Nuriah Arsyad, saudara Muhammad Rahimi, Mak Sidik, itu juga saudara Elias Ahmad, saudara Roni Puah, how are you Roni? Wan M. Bakri, salam perjuangan, saudara Fazli Yusof. Kenapa segitu Fazli tak baik cakap begitu? Tiba-tiba bagaimana kalau saya tuduh parti yang ada sokong yang korup? Tak boleh gitu. Saudara Man Jamaluddin Rahman dari Paroi Negeri Sembilan, saudara Azlin Abdullah, begitu juga Muhammad Kapli, saudara Puan Nuriah Arsyad, sihat selalu katanya, Puan Halimah Hashim, salam cinta damai. Mama dari Sarawak, saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, begitu juga Johasri Ronchiu, Puan Haslinda, saudara FZ 78, apa khabar? Saudara Ramzul, itu juga saudara Roy Buma, saudara Arifin Abdul Halim, selamat Hari Raya, saudara Mazuki Saad, saudara Hashim Atan, moga semua sihat, ya. Begitu juga saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Yusof Bahrom, salam dari Rawang Selangor, saudara Johasri dari Selayang, begitu juga Puan Haslinda, saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, ya, saudara Azrul Jalil, saudara Sas, salam Aidiladha, saudara Amar dan family, selamat bersiaran, tapi nama tak ada saudara Abdul Latif, saudara Yen Iskandar, apa khabar saudara? Saudara Samsudin Hasan, itu juga saudara Hamzah Husin, moga semua sihat saudara. Puan Nur Maria, salam Aidiladha untuk semua pelayar-pelayar. Begitu juga saudara Nahib Ghazali Negeri Sembilan, dia kata Negeri Sembilan member, salam. Begitu juga dengan saudara Mutalib Yunus, salam Aidiladha, saudara Saz, saudara Zek, saudara Syam Haji Nawawi, Raja Juma, apa khabar aku? Cik Pa Muhammad Noh, salam selamat malam. Saudara Muhammad Rafi'i Ahmad, salam Malaysia Madani, salam Aidiladha katanya. Begitu juga saudara Muhammad Johari, saudara Mak Jah, waalaikumsalam, selamat Hari Raya. Saudara Syari Imah, saudara Mat Zali, saudara S Mono, selamat malam dari Johor, saudara S Mono dari Johor. Saudara Wan Muhammad Razuddin, salam dari Kemaman, hadir katanya. Saudara Aman Hazrik, Ibrahim Cik Muda, apa khabar saudara? Terima kasihlah saudara Madam K. Sofian Aziz, apa khabar Yan? Moga sihat. Macam mana raya tahun ni Yan? Tentulah bahagia, gembira dengan anak, ya saudara. Saudara Syam Haji Nawi, untuk semua teman-teman, salam pencerahan. Saudara Azizul Abdul Hamid,
saudara Abi Aidin daripada Kempas, Johor Bahru. Abi Aidin, saudara Azri Yusof. Begitu juga Azizul Hamid, saudara John Lukan. John Lukan dari mana tak tahu saudara. Saudara Amran Hazrik. Azizul Abdul Hamid, tolong sebarkan saudaraku. Saudara, selalu saya minta, lain tak ada yang saya pohon dari anda adalah like, share dan subscribe saudara. Saudara Abdul Kadir, saudara Rosheri Jun. Begitu juga Azizul Abdul Hamid, saudara Puan Nurfisah Idris, salam pencerahan. Mayang Cahaya, saudara Yaakob Muhammad, salam Aidil Adha dari Cini, Pahang. John Lukan dari mana tak tahu saudara. Saudara Khairi Zakaria, Jasmine Yasmin. Itu juga saudara Yaka Linglung. Katanya Pak Gomo tengah terciduk. Saya begini saudara, terus terang saya katakan, kalau apa yang berlaku dalam live orang lain, saya tak nak komen. Kerana buat apa kita cari musuh saudara. Saya memberi pencerahan setahu saya saudara. Saudara Zakar Hashim, dia kata dia mengikuti visi di antara Ketua Penerangan UMNO bahagian Jeli dari Kelantan, saudara Wan Mahusin, dengan Papa Gomong tadi. Komen saya katanya, saya tak mau komen saudara. Sebab tapi saudara, menurut ni komen saudara Zakaria, dia kata saudara Mahusin seorang yang pandai bercakap, tapi tak pandai dengar. Tak apalah saudara. Biarlah mereka dengan cara mereka saudara. Saudara Borak Putih, Waalaikumsalam, selamat malam. Saudara Amran Hazrik, semalam. Aduh, saya tak, bagi saya lah saudara, saya tak mau bercerita pasal bahagian orang. Baik saudara, yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Pencerahan harus diteruskan hari ini saudara. Kerana hari ini adalah hari Khamis, malam Jumaat saudara, malam 1000 rahmat. Selepas nantikan kalau ada kesempatan kita sembahyang tahajud, malam Jumaat saudara. Waktu yang terbaik untuk kita berdoa pada Allah SWT supaya negara kita ini selamat, warganya sejahtera, diri kita dan keluarga saudara. Saudara Mayang saya, apa cerita UMNO berganding dengan PH ni? Takbir pun tak kedengaran di cerong radio. Wallahualam, saya tak tahu saudara. Ini kena tanya menteri lah. Saudara Syahri Syahidi, saudara Sheila Muhammad, Waalaikumsalam, selamat Hari Raya katanya. Dan hari ini tanggal 29 Jun 2023 merupakan hari yang ke-1197 saudara. Artinya virus itu menyerang negara kita sudah masuk hari yang ke-1197 hari saudara. Masih belum usai. Walaupun hari ini Menteri Kesihatan Dr. Zulaikha dia kata bolehlah tak gunakan penutup muka. Tapi saya menasihatkan anda musim-musim perayaan begini kalau bolehlah kita adakan penjarakan sosial, itu lebih baik. Samping itu saudara, dia kata Daniel Lim, bye-bye PN katanya pada bulan depan. Saya tak mau cakap lebih. Waalaikumsalam, kenapa kau kain buruak? Saudara Zulkifli Zul, Waalaikumsalam. Saudara Hasan Basri, selamat Hari Raya. Bagi saya lah saudara, saya rasa lah dalam keadaan begini, Menteri Kesihatan dia kata tak payah pakai penutup di tempat awam. Lebih baik kita jaga kesihatan kita saudara. Sebab masih belum usai lagi saudara. Dan dalam waktu yang sama sekarang ini, yang menjadi kegusaran saya kerana penyakit ini demam denggi pula sudah melanda. Laporan semalam kita lihat bagaimana Kementerian Kesihatan mengatakan peningkatan agak ketara, ada berlaku kematian. Jadi saya harap saudara kita jagalah kesihatan diri kita dan keluarga kita saudara. Malam ini juga saya tidak mahu membuat pencerahan tentang e-commerce. Kita terus masuk dalam segmen naluri kehidupan saudara. Apa khabar saudara Lim? Saudara Azri Yusof, terima kasih sahabat semua. Saudara Fidraus Kik Ishak, semalam teruk. Biarlah saudara, antara Papa Gomo dengan Wan Mahusin, anak muda yang begitu semangat. Biarlah. Cara mereka, cara saya saudara. Bukanlah bersombong, tidak saudara. Bagi saya harus menyantuni persoalan itu secara matang. Kita politik ni bukan nak cari musuh saudara. Saudara, kalau boleh nak bersahabat demi untuk meneruskan perjuangan untuk warga, untuk negara, untuk warga bangsa kita saudara. Saudara Ramzul, Edi Tahir, Waalaikumsalam. Tengok saudara, tengok Ramzul dia kata saya ni Ottoman Taro dia. Tak apalah. Saya tak ada masalah saudara. Baik saudara,
Dalam segmen Naluri Kehidupan ini, saudara, saya menerima culipan daripada teman-teman yang menghantar pada saya yang saya rasa wajar untuk kita hayati. Ingat, saya bukan da'i, bukan juga ustaz yang ada tauliah. Saya cuma sekadar membaca tulisan teman-teman yang saya rasakan sesuai untuk penghayatan kita bersama, saudara. Sebab kerana selengkali ada orang bertanya, saudara, mengapa ketika ini, saudara, kebanyakan orang-orang yang fasik dan selalu bermaksiat memiliki kedudukan istimewa. Sedangkan orang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan ajaran Islam menderita kefakiran, tidak terdaya dan seringkali terhina. Jawabnya, sebenarnya saudara, apabila kita melihat Allah SWT memberi dan membuka pintu dunia ini kepada ahli maksiat, kerana Nabi Muhammad SAW berkata itu hanyalah sebagai istidraj. Istidraj itu adalah penangguhan hukuman yang ditunda azabnya. Istidraj, saudara, bermaksud kurniaan yang diberikan oleh Allah terus menerus kepada ahli maksiat dan orang kafir. Kurniaan seperti ini membuatkan mereka bertambah lalai dan derhaka kepada Allah. Apabila kelalaian dan kederhakaan mereka telah melampaui batas, maka Allah akan menurunkan bala yang besar kepada mereka dengan mengejut dan tidak disangka-sangka. Jadi risau, saudara, orang kaya raya, orang senang lenang, tak payah nak kita fikirkan. Saudara, tak payah kita kesalkan, saudara. Hari ini, saudara, saya kadang-kadang kita merasa bimbang lah. Bagaimana keadaan anak-anak muda, terutamanya yang sibuk dengan perniagaan dan urusan dunia. Sedangkan keuntungan yang mereka peroleh, ada kalanya dirasakan tidaklah pernah cukup sehingga akan memaksa mereka sibuk dengan perniagaan dan urusan duniawi. Ada kalanya, saudara, kesibukan itu adalah terlampau. Sehingga kan mereka lalai dan lupa keluarga mereka. Dan ada yang lebih teruk sekali, lalai dengan Allah SWT. Kesannya, saudara, ada di antara mereka bergaduh suami isteri sehingga membawa kepada perceraian dan kehancuran rumah tangga. Mengapa boleh terjadi sedemikian? Ini adalah kerana mereka telah menjadi orang yang laqa ataupun orang yang leka. Sebab itu mereka mendapat istidraj dari Allah. Ada kesenangan tapi susah. Senang dalam susah. Bagi saya memilih untuk biarlah kita bertenang, sentiasa dalam keadaan yang seadanya. Cukup makan, pakai. Kalau ada rezeki daripada Allah SWT, kita bersyukur, saudara. Saudara Yusuf, dia kata ada dengar ke isu bulan Ogos? Saudara, Rahman, terima kasih terus pada topik saya, betul. Bagi saya, bulan Ogos ke, bulan Jun ke, bulan Julai, tak ada, saya tak ambil pot, saudara. Itu semua laungan orang mereka yang dalam keadaan keresahan. Mereka berada dalam keresahan, saudara. Baik, kita santun ni mutaris kata kiriman. Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah. Kata Tan Sri Osu, setiap nikmat yang diperolehi bukan tandanya redha Allah terhadap makhluk ciptaannya. Saudara, dan setiap musibah itu bukan juga merupakan hukuman darinya. Semua itu adalah ujian dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, kalau kita dapat nikmat apa semua, bukan semata-mata kita kena redha dan sebagainya, tapi ujian. Senang pun kita diuji, susah pun dalam ujian. Saudara Yaya Armin, apa khabar, saudara? Begitu juga Puan Nuraini Adnan, saudara Abdullah. Baik, saudara. Sebelum saya menurut pencerahan, kita santuni pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Hari Raya pun dihantar juga pantunnya pada kita untuk perkongsian kita bersama, saudara. Apa pula hari ini yang Pak Nazil tegur dalam suasana masa kini, saya suka dengan Pak Nazil ni, kebanyakan pantun-pantunnya menyentuh suasana terkini, saudara. Kata Pak Nazil, menjadi Johan berpantun di Kedah, peminatnya ramai malam Rabu, penuh bermakna menghilang lara. Mencari kesalahan memangnya mudah, untuk berdamai helah beribu. Begitulah suasana politik negara. Jadi Pak Nazil melihat bagaimana pemimpin politik mereka berbalah sama sendiri dan sukar untuk mencari perdamaian kerana mereka memberi 1000 helah, saudara. Estima salah tu, estima eras. Mana pula UMNO benteng pertahanan di AP pula. Tambah Pak Nazil lagi, ayam katik bergaya langkahnya, burung kediri di tepi perahu. Rupanya cantik, segak orangnya. Wajah budi, tak siapa tahu. Jadi berhati-hati dengan penampilan seseorang, saudara. Ada kalanya
Mereka nampak okey tapi tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Saudara. Jai Ledang daripada Tangkak Johor, saudara. Saudara Bruce Hood, Ron Robin, tolong rakyat susah nak KWSP. Itu yang susah saya nak cakap sekarang, saudara. Macam-macam negara kita sekarang ni. Bagaimanapun, saya selalu mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya mereka berbelanja wang negara tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Dan saya masih lagi memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini. Saya harapkan agar mereka bertanggungjawab atas setiap suntingan. Kerana saya tak mampu untuk memantau apa saja suntingan yang mereka lakukan. Saya tak ada masalah, saya izinkan, saudara. Tapi harus ingat, saudara, ini pencerahan politik, matlamatnya tidak lain dan bukan hanya sekadar memberi informasi. Dan bila saya memberi pandangan ataupun komen, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Itu prinsipnya. Saudara Abdul Rahman, DAP selamat daripada kerajaan jatuh pada Parti Pemecahan Nasional. Itu pandangan masing-masing, saudara. Saya cuma menyantuni apa yang dah tulis. Asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang baik, saudara Adnan. Edi Tahir, wassalam. Ada juga ni. Asri Yusuf, waalaikumsalam sahabat. Abdullah Majid, waalaikumsalam. Semoga satu keluarga sihat wafiat. Saudara Samsul Ramli, saat ini beliau berada di Australia. Salam dari bumi Australia, kata saudara Samsul Ramli. Muhammad Johari, Ketua Menteri Pulau Pinang dari DAP, tapi lebih sopan dan beradab dari... Gini, saudara, saya tak mau compare lah, saudara. Sebab masing-masing ada caranya, saudara. Saudara? Tapi, bila saya menyantuni satu persoalan, anda nak balas, anda nak jawab dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan jika anda nak tulis apa pun, tulislah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik-baik. Jangan menggunakan bahasa yang celupar. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Dan saya mendapat perkabaran daripada Tanah Suci Mekah. Kesan daripada rupanya di sana masih lagi teruk panasnya. Sudah pun mencecah 52 darjah Celsius. Panas, saudara. Dan dikabarkan lebih 4,000 jemaah haji telah pun dimasukkan ke hospital akibat pelbagai kesan berpunca daripada cuaca panas. Ini 4,000 ni bukan hanya dari Malaysia, saudara. Begitu ramainya, saudara. Manakala jumlah individu yang terdedah pada tekanan dan kejutan akibat cuaca panas pada musim haji ini, saudara, mencecah lebih 6,000. Minta maaf, saudara. Lebih 6,700 kes, saudara. Bagaimanapun agak sedih juga bila kita memikirkan tentang 7 orang jemaah kita dari Malaysia yang tak berkesempatan untuk meneruskan untuk melaksanakan ibadah haji secara bersendirian kerana sakit dan terpaksa dimasukkan hospital. Jadi terpaksalah mengambil upah haji, saudara. Baik, saudara. Ini paling penting untuk anda hayati. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan arahan, mengeluarkan amaran bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku malam ini sehingga awal pagi besok, saudara. Dalam kenyataannya yang dikeluarkan jam 2.45 petang tadi, saudara, negeri-negeri yang terlibat ialah di Kedah meliputi Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Di Perak, negeri Perak, kemudian di Kelantan lah Gua Musang serta Terengganu iaitu di Stiu, Kuala Terus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Selain daripada itu, saudara, di Pahang ada Tanah Tinggi Cameron, di kawasan Lipis, Raub, Bentung dan Rompin. Di Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Ulu Langat. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di kawasan Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan Jempol, serta Johor itu di Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi. Ini kawasan yang besar kemungkinan akan dicengah oleh hujan lebat dan ribut petir. Berhati-hati, saudara. Ini bukan kenyataan saya, kenyataan daripada Jabatan Kaji Cuaca. Sementara itu di Sarawak, ia meliputi kawasan Sibu, itu di Kanawit dan Selangau. Mukah, di Kapit, itu di Song, di Kapit dan Bukit Mabung. Sementara di Bintulu, Miri, itu di Subis, di Miri dan Marudi. Juga Limbang serta pedalaman di Sipitang, Beaufort dan Tambunan. Pantai Barat itu di Tawau, Kunak dan Lahad Datu, Sandakan di Tongot, Telupit di Kinabatangan dan Beluran. Begitu juga Kudat, Kota Marudu dan Pitas di Sabah.
Saudara, tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, kalau anda berada di situ berhati-hati sebab besar kemungkinan akan berlaku hujan lebat dan ribut petir. Itu perubahan cuaca yang tak menentu, saudara. Itu keadaannya. Perak tak sebut di mana, saudara. Tapi dia kata di Perak. Mungkin seluruh negeri Perak lah gamaknya. Sebab dia kata di situ bahawa di Perak dia keluar jam 2.45 petang tadi di mana di Perak. Saudara, dia tak sebut tempat. Hanya di negeri Perak saja. Sementara di Kelantan disebut iaitu di Gua Musang. Dan Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Kuala Ulu Terengganu dan Kuala Terengganu, Marang dan Dungun, saudara. Itu keadaannya. Baik, saudara. Selain daripada ramalan cuaca, saya nak menyantuni sedikit kenyataan daripada Esko Kerajaan Negeri Johor. Kerana semalam beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa arahan berpindah dan mengosongkan beberapa rumah di kampung Datuk Hajah Hasanah Ahmad di Johor Bahru, saudara. Ia adalah melibatkan rumah setinggal lama yang telah kosong dan didiami oleh warga asing. Itu keadaannya kenyataan daripada pengerusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur. Jadi rumah yang mau diberi dihantar notis supaya dikosongkan itu rupanya telah pun dihuni oleh pendatang asing. Itu sepuncanya, saudara. Rumah setinggal mereka telah pun ditawarkan untuk berpindah ke Pangsapuri, Lebuh Raya, Penyurayan Timur. Dalam keadaan begitu, Kerajaan Negeri Johor masih lagi prihatin memberi tawaran untuk mereka berpindah. Tapi kalau mereka enggan pindah, maka dalam tempoh bila arahan telah pun dibuat, menerusi task force mereka akan melakukan tindakan meroboh. Tindakan yang telah kita lakukan pada Isnin lepas adalah merobohkan 23 unit rumah setinggal di kampung berkenaan. Tapi ia hanya melibatkan rumah kosong dan warga asing. Yang lain tu, kalau rasa dah dapat kawasan untuk berpindah, pindahlah. Saudara, saya bukan nak memenangkan Kerajaan Negeri Johor, pimpinan Datuk On. Tetapi saya rasa beliau berikut prihatin. Cuma kawasan sebut katanya setelah pun dikosongkan, orang luar pula datang duduk menjadi setinggan. Itu masalahnya. Jadi kita nak bela, biarlah bertempat, saudara. Itu keadaan, saudara. Baik, saudara. Kita santuni sedikit. Saya nampak di Thailand masih lagi dalam keadaan yang tak menentu, saudara. Dah masuk bulan kedua selepas pilihan raya, masih lagi belum dapat menubuhkan kerajaannya. Kerana pita, iaitu calon yang memenangi pilihan raya tapi tak cukup jumlah. Itu yang kita takut kalau negara kita dalam keadaan tertentu, parlimen tergantung, sukarlah. Sebab itu mengakibatkan kehidupan rakyat di Thailand juga terumbang ambing, saudara. Malahan seorang senator yang sebelum ini secara terbuka memperlekehkan parti Move Forward. Pimpinan PITA mendakwa bahawa Pita Limjorenrat tidak mungkin mendapat sokongan mencukupi Senat untuk menjadi Perdana Menteri Thailand. Itu ada Kitsak melahirkan keyakinan kurang daripada 5 senator akan mengundi menyokong Pita sebagai Perdana Menteri yang ke-30 di Thailand apabila Dewan dan Senat memilih Perdana Menteri pada sesi bersama akan datang. Katanya dijangka pada pertengahan bulan depan. Lamanya. 2 bulan lebih. Dan sebenarnya di Thailand itu, saudara, masalahnya kerana Pita hanya mendapat sekitar dalam 312 sokongan di kalangan ahli Dewan. Dan beliau memerlukan lagi sejumlah 64 sokongan. Tentulah datang daripada senator. Kerana setiap seorang Perdana Menteri di Thailand, dia mesti dapat sokongan sekurang-kurangnya 376 undi sokongan. Kalau tak dapat, lagi itulah keadaannya tergantung dan siapa yang menang pun tidak akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu mengikut perlembagaan di negeri Thailand. Sebab itu, Pita dalam musim pilihan raya dulu menuntut agar kerajaan Thailand merubah. Tidak hanya bergantung daripada sokongan daripada para senator. Di Thailand, senator dilantik oleh junta tentera seramai 250 orang. Kalau tentera kata tidak, tidaklah. Itu artinya demokrasi di Thailand masih lagi dalam keadaan in the limbo saja. Baik, saudara, itu keadaannya di Thailand. Supaya teman-teman yang nak pergi ke Thailand tu berhati-hatilah. Kerana masih lagi dalam suasana yang tidak menentu. Pelantikan Perdana Menterinya masih belum dapat dilakukan. Saudara, saya harus menjelaskan suasana ini. Dan bagaimana dengan keadaan negara kita. Sebelum saya nak mengulas tentang keadaan apa semua, kita lihat dulu. Kita kena sedar, saudara. Saya haraplah agar pimpinan UMNO khususnya, sebab
Saya mendapat panggilan banyak daripada ramai teman-teman bertanya kenapa UMNO tak berjalan, tak bergerak sekarang. Masih lagi mendiamkan diri dan tidak ada melaksanakan tugas di setiap bahagian di mana di 6 buah negeri katanya. Tapi yang saya nampak cuma di Kelantan dan di Kedah. Terengganu adalah itu hari Datuk Seri Muhammad Said. Sekadar sekali dua saja santunan. Di Selangor masih belum disantuni oleh warga UMNO. Adalah dia, tapi dia tertumpu di bahagian Bangi saja. Di Negeri Sembilan Presiden sekali datang. Tapi bagaimana kawasan-kawasan lain? Kita kena ingat saja keadaan UMNO, Barisan Nasional bukanlah suasananya yang tentram. Kena sedar, saya perlu jelaskan saja tanpa ada prejudis. Saya menjelaskan sejak pilihan raya 11 lagi, kedudukan UMNO pada pilihan raya yang ke-11 dulu, zaman Pak Lah, kita dapat 198 kerusi parlimen. Tetapi pada berikutan, pilihan raya ke-12, mula merusut. Sebab itu yang saya katakan, kesan daripada budak tingkat 4. Pilihan raya 14, UMNO Barisan Nasional cuma mampu bertahan dengan jumlah 140 kursi parlimen saja. Hilang penguasaan 2/3. Kemudian pada PRU 13, ini era Datuk Seri Najib, serangan diperhebatkan oleh pembangkang, UMNO Barisan Nasional susut pada 133 kursi. Dan berikutan, lepas itu untuk pilihan raya umum yang ke-14, hilang penguasaan apabila cuma mampu mendapat 79 kursi parlimen saja. Dan pilihan raya terbaru, pilihan raya 15 yang lepas saja, UMNO cuma dapat 30 kursi saja. Kena sedar warga UMNO, kalau nak buat kerja betul-betul nak pilihan raya kali ini. Kerana tidak ada satu kursi parlimen pun di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, Malang Selangor, Pulau Pinang dan juga Melaka. Itu keadaan walaupun ditahui masa pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Melaka menang besar. Tapi bila datang pilihan raya umum yang ke-15 dulu saudara, hilang keadaannya. Itu berlaku di Melaka. Jadi sebab itu saya katakan, dalam kita nak berbicara tentang politik, tentang parti UMNO, saya tertarik juga dengan kenyataan Tok Mak Hassan. Tok Mak Hassan ni Timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Haji Hassan, Menteri Pertahanan. Dia selalunya mengutarakan bidalan-bidalan. Agak menarik. Saya kata Tok Mak Hassan. Bak kata orang tua-tua. Kata orang tua dulu, kalau nak tanya panjang dan berlikunya sungai, tanyalah seluang. Seluang tu ikan. Kata orang tua dulu, kalau nak tahu panjang atau berlikunya sungai, tanyalah seluang. Nak tahu dalamnya lubuk, tanyalah memerang. Sebab memerang yang menyelam. Nak tahu lebarnya padang, tanyalah pada belalang. Dan nak tahu tebalnya hutan, bertanyalah pada Pak Belang. Jadi, bila nak tahu eloknya orang, tanyalah pada kawannya. Itu eloklah kalau kawan dia cakap. Tetapi, nak tahu buruknya orang, bertanyalah pada lawan. Itu yang ada sekarang saya. Kalau saya mendengar komen-komen dari pihak lawan, tentulah buruk. Dan kalau nak tanya baik segala-galanya, tentulah pada kawan. Baiklah segalanya. Kita tidak harus terpengaruh dengan suasana tersebut, saudara. Kita harus ingat, saudara. Saya perlu menjelaskan pada teman-teman, khususnya warga UMNO, dalam menghadapi musim pilihan raya di 6 buah negeri. Ini lanjutan. Jangan main-main, saudara. Memanglah dulu, saudara, UMNO ini adalah tempat untuk rakyat berpaut. UMNO jugalah tempat rakyat menyandarkan harapan. Bukan sekadar untuk politik, tetapi juga kehidupan. Dulu, saudara. Ini kerana dulu kepimpinan UMNO di peringkat cawangan diterajui oleh golongan-golongan terpelajar dan dihormati. Saya ada guru jaga ketua cawangan, malahan ada juga pegawai daripada pejabat daerah dan berbagai latar belakang ekonomi yang kukuh yang boleh membantu anak buah di cawangan tanpa memerlukan sumber dari pusat ataupun daripada bahagian. Itu dulu, saudara. Dulu kekuatan UMNO di cawangan, kekuatan di cawangan inilah yang membantu menggerakkan kepimpinan UMNO bahagian dan pusat. Sama ada dari segi buah fikiran, sokongan, malahan sumber kewangan. Tapi sekarang agak berbeza. Kerana ketua-ketua cawangan bukan lagi menjadi satu jawatan yang eksklusif atau dihormati. Kebanyakan cawangan-cawangan hanya mendadah tangan meminta peruntukan dari bahagian. Akhirnya tiada aktiviti. Nak buat aktiviti, tanya bahagian. Ada peruntukan ke tidak?
Selagi warga UMNO, pemimpin di peringkat Ketua Cawangan begitu sikapnya, sukarlah UMNO untuk meneruskan penguasaannya di masa akan datang, saudara. Dan kesan daripada itu, bila Ketua Cawangan tidak lagi menjadi orang yang sanggup berkorban, hanya menanti bantuan daripada pihak bahagian, maka pimpinan bahagian pun lebih kurang sama. Kena sedar secara dalam keadaan hari ini, pemimpin bahagian mereka tidak punya jawatan. Ramai yang kalah. Malahan yang baru-baru sekarang ni pun mereka tidak mempunyai kewangan yang cukup. Jadi sebab itu saya melontarkan persoalan ini supaya anda faham. Agar ahli-ahli UMNO di peringkat bahagian, di peringkat cawangan faham. Janganlah mengharap, jangan mendadah tangan. Kerana pimpinan bahagian juga dalam keadaan tidak punya wang. Kalaulah wang itu dijadikan alasan untuk bergerak, sukarlah kita. Sebab itu kita harus kembali menyantuni ruh perjuangan UMNO yang dulu, saudara. Jangan meletakkan wang itulah segala-galanya, saudara. Cawangan kena bergerak sendiri. Dan untuk kita mengaktifkan suasana pilihan raya di 6 buah negeri ini, sepatutnya cawanganlah bergerak. Jangan berterusan tunggu bahagian kata buat program, baru buat program. Rosak, saudara. Sebab kita tengoklah dia punya pola-pola penyusutan keyakinan orang. Kenapa? Kerana kebanyakan orang melihat, dulu selalu saya bercakap, setengahnya merasakan UMNO itu adalah ladang untuk mereka menuai laba. Seharusnya mesti melihat UMNO ini parti perjuangan. Itu yang perlu saya tanamkan di hati teman-teman. Saban malam saya bercakap. Tujuannya tidak lain untuk menyedarkan teman-teman. UMNO tak cacat. Yang cacat pimpinan. Dan hari ini, alhamdulillah, dengan adanya pemimpin baru daripada UMNO, saya yakin semangatnya dapat digerakkan segera. Cuma kerana sebagai orang baru, gerakkanlah. Di katung dia kata nak bergerak dengan benda apa. Semua perlukan duit. Itu masalahnya. Kalau semua melihat kewangan. Kalau semua segala nak bergerak pada duit, bagaimana orang lain? Ini masalahnya kita, warga kita, saya nak menegur lah sikit, saudara. Nak marah-marah lah. Saya bercakap, ya, saudara Mat Safri Zainuddin. Itu sebenarnya itu keadaannya. Kami dulu-dulu bergerak dalam UMNO, tak ada mengharapkan duit, keluar duit sendiri, saudara. Seingat saya kebanyakan teman-teman saya, sebab itu saya boleh bercakap. Saudara Nizam Madlan dia kata, sekarang ni bukan scheme of thing. Sekarang ni fitnah pula. Dan kita harus menegaskan pada ahli-ahli kita apa yang dilontarkan oleh mereka terhadap parti kita. Secara fitnah, serangan, berumpah peribadi dan sebagainya, kena jawablah. Jangan nak tunggu buat aktiviti, buat program. Nak buat program, mesti dapat peruntukan. Tak ada peruntukan, tidur. Saya khawatir kalau UMNO terus tidur, keadaannya macam mana dalam kita menghadapi pilihan raya yang mendatang. Dan jangan menganggap pilihan raya itu adalah tempat untuk mengaut keuntungan. Rakyat melihat dari bawah. Kerana ada kalangan juga bila datang peruntukan daripada pusat untuk mengaktifkan di cawangan atau bahagian, ada pilih-pilih kasih pula. Macam mana saya katakan, macam berlaku satu kawasan, satu bahagian untuk upacara korban lembu. Pimpinan bahagian memilih. Ada cawangan, ini cawangan orang saya, dapatlah lembu tu. Sepatutnya dikumpullah. Kalau ada satu bahagian tu, adalah katalah 100 cawangan. Takkanlah 100 ekor lembu. Jadi disatukanlah. Satu ekor lembu tu untuk 5 cawangan ke. Jadi belanja pun kurang. Dan tidaklah masing-masing tersisih. Tapi saya dapat tahu ada juga cawangan yang disisihkan. Saudara, saya dapat laporan, bukan saya tak dapat laporan. Saudara, itu keadaan. Jadi mereka meletakkan segala-galanya untuk kroni, masih ada lagi. Itu pimpinan yang dulu sebenarnya. Saya tahu bahagian itulah bahagian dipimpin oleh pemimpin yang dulu, yang masih belum mau merubah keadaan. Apabila orang kelilingnya menggunakan kesempatan untuk mengaut keberuntungan. Itu keadaan. Sedangkan saudara, saya nak cakap terus terang saudara, pimpinan parti daripada Perikatan Nasional, mereka dalam keadaan cacah merebah. Memang mereka dalam keadaan cacah merebah kerana peruntukan mereka sudah semakin menipis. Inilah masanya kalau kita di peringkat cawangan bergerak dan bergerak. Jangan tunggu nak dapat duit baru buat bergerak aktiviti saudara. Kerana hari ini, apabila kewangan mereka dibekukan, kesan daripada pertindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, maka mereka dalam keadaan sukar. Kalaupun ada, saya nak beritahu saudara, kalaupun mereka ada wang yang tidak lagi disimpan di peringkat dalam bank dan sebagainya, mereka nak keluarkan belanja pun mereka takut.
Kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang memerhati. Sebab kita tahu wang itu datang dari mana. Jadi warga UMNO di peringkat akar umbi bergerak dari sekarang. Itu. Jadi saudara Mat Semana dia kata UMNO mesti terus marah. Mesti terus marah. Jangan tunggu ada duit baru bekerja. Saya lihat kalangan teman-teman yang merasakan wang itu adalah segala-galanya. Tak ada duit tak heran. Itu yang membuatkan kita sampai bila perjuangan ini mahu diasaskan. Banyak orang tak bersetuju dengan saya sebab mereka merasakan politik itu untuk menimba kekayaan. Bukan ada duit datang dari langit. Tambah-tambah lagi sekarang ni UMNO adalah parti yang hanya sekadar pipi dalam kerajaan pun kita bukanlah sebagai pembuat dasar yang penting. Dan kalaupun kita menjadi pembuat dasar penting, mesti tak setuju. Kerana itulah yang mengakibatkan rakyat melihat persepsi wujud bahawa UMNO ini penuh dengan korupsi. Itu keadaannya saudara. Dan kita harus berubah. Harus merubah. Saya haraplah. Ini musim Raya Haji ni saudara. Raya korban. Kita harus berani berkorban saudara. Saudara Edi Tahir dia tak ada duit, tak berak. Sebab tak makan. Ini masalah saudara. Kalau orang ahli UMNO semua perangai macam Edi Tahir, beratlah parti. Kalau semua warga UMNO sikapnya tak ada duit, tak jalan kerja, berat parti. Datang parti mana pun saudara. Dan kalau begitu keadaannya, akhirnya semua parti in the limbo. Semua parti tak boleh mendapat kejayaan. Kerana kalau mereka tak bersama dengan UMNO, kalau mereka menyertai parti sebelah lagi, berapa lama parti tersebut boleh membiayai kehendak anda? Manusia ini dia punya impian, hasratnya tak bertepian. Hari ni dapat 1,000, besok nak 2,000, lusa nak 3,000. Itu keadaannya. Abi Abidin dia kata dulu tahun 70-an zaman mak ayah saya, dia kata jadi ketua bahagian masing-masing kumpul duit untuk bekerja dalam kempen. Benar. Secara Abi Win, pemimpin atas UMNO kita ni amat sukar untuk mendengar dan nasihat orang bawah. Sebenarnya bagi saya kalau nak mendengar orang bawah bukan kerana pemimpin, kerana orang keliling. Itu keadaannya. So Syamsul Syam dia kata tak apalah, sedangkan lidah lagi tergigit. Itu tak ada masalah. Tapi geraklah dia sekarang. Kerana kegusaran saya, teman-teman dari Kelantan telefon saya, teman-teman dari Terengganu bertanya, apa dah jadi ni? Saudara, yang Kanfit dia kata lambat masuk khabar. So Syuami Mi tak boleh kata begitu. Ada kenapa anda mendoakan UMNO ini lingkup? Saya hairan saudara. Apakah mereka tidak dapat melihat jasa yang dilakukan oleh UMNO terhadap warga bangsa kita? Tiba-tiba kalau boleh lupa begitu saja. Kita boleh menjatuhkan hukuman pada rumah. Rumah yang melahirkan kita, rumah yang membesarkan kita. Tiba-tiba kita nak bakar rumah tu. Kenapa? Anda mungkin marah pada dalam keluarga kita tu ada yang bersikap sedemikian. Maka ini diperbetulkan. Sebab itu saya kata, ini Kharijah dia kata, mana yang dah menang dalam pemilihan bahagian tu, bergerak lebih sekarang. Sebab sekarang ni saudara, memang saya rasa dan saya yakin, walaupun mereka buat majlis ramai orang, saya dari hati kecil saya merasakan bahawa pengundi-pengundi Melayu sudah pun mula kurang yakin terhadap pimpinan daripada Ikatan Nasional. Kesan terdedahnya ke pelbagai kepincangan waktu mereka mentadbir negara satu ketika dulu, saudara. Ini kepincangan ni tak boleh dinafikan. Jangan sesiapa menafikan soal ini, saudara. Akhirnya sebenarnya sama aja apa yang mereka cakap. Cuma kalau UMNO tak bergerak, tak nak memberi kesempatan, inilah yang akan jadi pada parti kita. Akhirnya orang buat tak tahu je pada kita. Kita terpisah nanti, saudara. Jangan sampai kita ketinggalan. Asyik nak berebut kursi saja. Saya kena ingat, saya macam saya kata, macam di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang terdapat 1.2 juta pengundi. 39% adalah warga Melayu. 49% warga Cina. Dan India ada 11%. Sementara pengundi muda yang berusia 18 hingga 29 tahun di Pulau Pinang adalah 25%. Iaitu sekitar dalam 300,000 pengundi muda. Kalau tidak disantuni mereka, bagaimana? Tapi bagi saya melihat di Pulau Pinang mereka tak ada banyak masalah. Kerana pengundi dari China 49%, mereka adalah sebagai pembuat keputusan. Daripada 40 kursi dulu, DAP dapat 19, PKR ada 14. Dan UMNO cuma 2 kursi saja sekarang. Tapi masih lagi berebut nakkan bertanding lebih. Saya selalu mengatakan, loser cannot demand. Orang yang kalah ni tak bolehlah nak menuntut lebih.
berapa kita dapat bertanding je lah. Sebab saya dipahamkan bahawa di Pulau Pinang, bahawa sehingga saat ini masih lagi 8 kerusi. Masih lagi disediakan oleh pimpinan Pakatan Harapan kepada UMNO. Bergeraklah lebih sekarang. Daripada 2 kerusi itu, pastikan yang 8 itu kita menang. Jangan yang 8 itu pun bocor. Itu keadaannya, saudara. Sebab pilihan raya lepas, memang Pulau Pinang begitu meyakinkan. Kerana pada PRU dulu, daripada berapa kursi dia tu di Pulau Pinang, saudara? Daripada 13 kursi, saudara. 13 kursi parlimen. Perikatan Nasional cuma dapat 3 kursi saja, iaitu di Kepala Batas, Tasik Gelugu dan Permatang Pau. Yang lain semua dia sapu. Bagan, Bukit Metajam, Batu Kawan, Nibung Tebal, Bukit Bendera, Tanjung, Jelutung, Bukit Gelugu, Bayan Baru dan Balik Pulau. Semua Pakatan Harapan sapu. UMNO, nil. Kenapa jadi begitu? Sebab kita berantakan sama sendiri. Kita masih lagi merasakan bahawa kita abang besar. Akhirnya orang mengambil tempat kita, saudara. Dan untuk kali ini, saudara, untuk Dewan Negeri. Sebab dalam pilihan raya dulu, UMNO cuma dapat 2 kursi je, saudara. Dulu. Iaitu di Sungai Dua dengan Permatang. PAS pun tak boleh cakap lebih sebab dia cuma dapat 1 kursi di Penaga. Amanah ada 2 kursi. Tetapi, jangan lupa, saudara, Parti Keadilan dia ada 14 kursi. DAP ada berapa? DAP ada 19 kursi, saudara. Sepatutnya kita berusaha untuk memastikan kejayaan kita. Itu di Pulau Pinang. Bagaimana di Selangor, saudara? Malam dulu pun saya dah bagi pencerahan. Saya lihat bahawa di Selangor merupakan paling ramai pengundi kali ini. Iaitu 3.7 juta pengundi akan keluar mengundi di negeri Selangor dalam pilihan raya negeri akan datang. Dan 54% terdiri daripada warga bangsa Melayu. 54% ini bukanlah sebagai faktor untuk menentukan kemenangan kerana 31% pula adalah warga keturunan Cina dan 30% warga keturunan India. Selain daripada itu, saudara, yang berusia 18 hingga 29 tahun adalah 30%. Kalau 30% daripada 3.7 juta, artinya hampir 1 juta pengundi muda berada di negeri Selangor yang akan menentukan ke arah mana kepimpinan negeri akan dilakukan. Jangan lupa, saudara, pada PRU lalu, Perikatan Nasional dia menang di 6 kawasan. Iaitu Sabak Bernam, Sungai Besar, Tanjung Karang, Kapar, Hulu Selangor dan Kuala Langat. Itu Perikatan Nasional, saudara. Tapi Pakatan Harapan dia berjaya di 16 kursi. 16 kursi parlimen iaitu di Kuala Selangor, Selayang, Gombak, Ampang, Pandan, Hulu Langat, Bangi, Puchong, Subang, Petaling Jaya, Damansara, Sungai Buloh, Shah Alam, di Kelang, Kota Raja dan juga Sepang. Tapi takkanlah kita nak bergayut dengan Pakatan Harapan. UMNO kena ada kekuatan sendiri, saudara. Sebab pada pilihan dulu, saudara, Parti Keadilan saja, saudara, PKR. Ini PRU yang ke-14 dulu. Untuk Dewan Negeri. PKR dia dapat 28 kursi, saudara. Mereka menang 28 kursi. Sungai Air Tawar, Sabak, Permatang, Bukit Malawati, Ijuk, Jeram, di Rawang, Sungai Tua, Gombak Setia, Bukit Antarabangsa, Lembah Kelang, Kajang, Sungai Ramal, Sri Setia, Taman Medan, Bukit Lanjan, Paya Jaras, Kota Damansara, Kota Anggerik, Batu Tiga, Meru, Sementa, Selat Kelang, Pelabuhan Kelang, Sentosa, Sungai Kandis, Tanjung Sepat dan Sungai Pelik. 28 kursi, saudara. Itu Parti Keadilan. UMNO di mana? DAP pula dia dah ada 14 kursi, saudara. Sebab itu saya katakan untuk 14 kursi ni mereka sebab pengundinya ramai, pengundi bukan Melayu situ. DAP dia menang di Dusun Tua. Dulu kawasan ini kawasan kubu UMNO. Bagaimana kursi itu boleh tembus? Kalau kubu baru memanglah kita tahu dia Balakong, dia Skincan, Sri Kembangan, Teratai, Subang Jaya, Bukit Gasing, Kampung Tungku, Bandar Utama, Bandar Kelang, Pandamaran, Kota Kemuning dan Banting. Ini sebanyak 14 kursi DAP dapat. Pilihan raya yang dulu, saudara. Cuma yang saya nampak dia Sungai Dusun Tua tu. Bagaimana Dusun Tua, kawasan kubu UMNO boleh kalah. Saudara, Amanah dia dapat 5 kursi, saudara.
5 kursi amanah iaitu di Morib, di Seri Sedang, Pandan Indah, Hulu Kelang, Taman Templer. Saya tak ambil kisahlah, amanah tu adalah parti yang bagi saya warganya calon-calonnya Melayu. Parti Pribumi cuma dapat 3 kursi saudara, iaitu di Batangkali, di Kuang dan Dengkil. Saudara, itu saja, sebab itu saya katakan tak banyak. Tapi Barisan Nasional yang saya herankan, kita cuma dapat 5 kursi saja. Sungai Tawar, Sungai Panjang, Sungai Burung, Hulu Bernam dan Semenyih. Apa jadi di sebelah selatan negeri Selangor? Dulu sebelah selatan negeri Selangor lah yang kukuh kuatnya saudara. Saudara, saya tak nampak saudara untuk di Selangor dia nak katakan UMNO terciduk, saya tak nampak. Kerana sokongan daripada Pakatan Harapan, saya rasa, tapi kabarnya mungkin besar kemungkinan, saya dapat kabar je lah, belum disah kali, katanya besar kemungkinan UMNO akan diberi sejumlah 12 kursi. Jadi sepatutnya bergeraklah dari sekarang. Jangan tunggu. Yang kedua, nak tunggu siapa calonnya. Ini satu hal masalah lagi besar ni. Bagi kita kali ini, kita kena membina. Kita dah tenat. Suka tak suka, we are defeated. Saya suka bercakap betul terang supaya kita faham dan sedar diri. Sebab bila saja UMNO berada dalam kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan ni, masih ramai tak sedar diri. Masih ramai merasakan seolah-olah masa UMNO ni macam dulu-dulu lagi. Tidak, saudara. Bukan begitu. Saya agak bersempati dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid. Lelah dia untuk melayan kendak-kendak ketua-ketua bahagian. Orang UMNO khususnya, ndak itu, ndak ini. Dia tak sedar. Bahawa dalam keadaan sekarang ini, suasana sudah berubah. UMNO bukan lagi dominan. Tapi demandnya atau lagak setengah orang tu, seolah kita ni dominan. Itu yang saya kata tak sedar diri. Saya agak kecewa melihat adanya kalau ada setengah ahli-ahli UMNO yang bersikap begitu. Soal ahli-ahli UMNO yang meninggalkan parti, terpulanglah. Saudara Mak Rojat, dia kata UMNO ni tak faham-faham ke sentimen rakyat sekarang. Kita faham, sepatutnya mereka bukan faham menyelami apa kehendak rakyat. Saya dah bercakap, macam contohnya di Terengganu, di Kelantan khususnya, kena tanya siapa yang mereka mahu sebagai calon. Tapi kalau pemimpin masih merasa aku, masa untuk keakuan sudah berakhir dalam politik. Sekarang ini masa untuk kekitaan. We is not me. Saudara Rian Junior dia kata Pakatan Harapan BN sapu bersih di Selangor. Tapi saya begini saja saudara, saya nak harapkan satu saja, kita tidak hanya sekadar dengan slogan, bukan hanya dengan keyakinan saja, tapi kalau tak ada kerja keras susah juga. Sebab itu kena bergerak, bekerja keras. Sebab sekarang ni mulai besok semua parti-parti, semua kerajaan negeri sudah pun dibubarkan secara rasminya. Dan masa bergeraklah, semboyan sudah pun ditiupkan. Nafiri sudah berbunyi. Peperangan, gelanggang sudah dibuka. Warga UMNO mesti masuk ke tengah gelanggang, bukan lagi sebagai orang tepian ataupun orang picisan. Kita masuk sebagai wira macam mana dulu, saudara. Saudara Firdaus dia kata, kau ikut cakap Fadli Fahil, eloklah dikait Putih Gunung Ledang. Apa benda ni? Aduh, kadang-kadang saya Putri Kampung, kenapa anda menuduh bahawa UMNO lemah kerana Zahid Medi? Saya cakap terus terang, saudara, mungkin anda tak faham, tak boleh dikatakan tiap-tiap malam saya bercakap, mungkin anda tak faham. Siapa nak ganti Zahid Medi yang berani menentang orang yang nak menghancurkan UMNO? Kalau Putri tadi mengatakan bahawa UMNO terlemah kerana Zahid Medi, anda nak siapa? Kalau UMNO dipimpin orang macam Syamuddin dan sebagainya, saudara, dah lama dah UMNO lingkup. Dah lama dah UMNO ikut cakap Dr. Mahathir. Dah lama pun UMNO ini dibunuh. Sebab yang mahu membubarkan UMNO zaman waktu itu, Dr. Mahathir, dia mengaku bahawa saya mengaku bahawa saya minta agar Zahid Ahmedi membubarkan UMNO supaya ahli-ahli UMNO menyertai parti PBM. Dan sekarang ni orang yang mempertahankan parti, orang ini yang dikejar orang. Putih Kampung. Setelah Putih UMNO dia kata UMNO tak suka Zahid join DAP. Bila masa pula UMNO join DAP, saudara? Argument saudara biar betul. Kita tak pernah pun mengikut join DAP. Yang kita nampak, apakah anda lupa bagaimana pimpinan PAS menjerit-jerit minta supaya ahli-ahli mereka menyokong calon-calon daripada DAP? Apakah anda lupa bagaimana orang PAS sanggup pakai baju DAP?
Kita tidak. Jadi saudara, argument kena betul saudara. Saudara Zok Zafar dia kata Zahid tak mau turun sebab takut kes mahkamah. Tak ada. Mahkamah berjalan sepanjang dia jadi presiden pun berjalan terus, tak ada masalah. Jadi masalah di mana kes mahkamah tu di mana? Saya tahu kes mahkamah ini. Cuma saya tak mau mendahului sebab boleh berlaku contempt of court. Saudara Puteri Kampung, 47 kes tu diada-adakan tentang Yayasan Akabudi. Saya cuma tak boleh komen selebihnya kerana saya akan terjebak dalam contempt of court. Ini tuduhan diada-adakan. Sebuah yayasan yang dia keluar duit dia sendiri. Bukan Yayasan Akabudi itu dapat daripada kerajaan, maka dia ambil untuk bayar road tax dia, untuk bayar duit kat kredit. Tidak. Ini perlu tahu saudara. Jadi dalam bulan raya, bulan raya ni kita buat dosa kering buat apa? Saya bukan apa, saya nak bercakap terus terang, kadang-kadang nak mengingatkan. Tiba-tiba kita menyalahkan. Dan saya katakan, berkali-kali saya dah bagi tahu. Dosa Zahid Hamidi adalah pertama sekali menghalang ahli-ahli parlimen daripada UMNO untuk menyertai selama 79 orang itu menyertai PPBM yang dipimpin oleh Dr. Mahathir dalam pilihan raya umum yang ke-14. Itu adalah dosa besar di mata Dr. Mahathir kerana Zahid Hamidi menghalang. Kalau dia tak halang, saya ingat mungkin hari ini dia daripada menteri dah agaknya. Itu cukup marah. Dan kedua, menghalang ahli-ahli UMNO semua diserapkan masuk dalam Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Itu dosa pertama. Dosa kedua, yang ataupun ketiga, yang membuatkan mereka marah sangat dengan Zahid Hamidi apabila selepas pilihan raya yang ke-15. Pakatan Harapan dapat 82 kursi, saudara. Takkan kita nak bersama dengan Perikatan Nasional yang ada cuma 73 kursi. Ini kena berpijak bumi nyata. Demokrasi, rakyat dah berkeputusan. Walaupun semua orang tak boleh tubuh kerajaan, tetapi kita menjadi sebagai the kingmaker, nak sokong siapa? Kalau ikut arus demokrasi, kenalah ikut dengan Pakatan Harapan. Jadi itulah yang dianggap dosa, maka sebab itu mereka sekarang ni menyerang Zahid Hamidi habis-habisan. Dan kesannya sekarang ni, bila terbentuknya kerajaan perpaduan, maka mulalah terdedah satu demi satu kepincangan yang berlaku. Waktu zaman pentadbiran Perikatan Nasional dan Dr. Mahathir. Yang kita tunggulah, saudara. Kita tak nak cakap soal apa yang berlaku di mahkamah. Kalau saudara tuduh Datuk Zahid Hamidi tunggu ke mahkamah, bagaimana yang ada sekarang ni? Presiden Perikatan Nasional juga sedang menghadapi 4, 5, 6 tuduhan, saudara. Bukan kalang-kalang. Ini keadaannya, saudara. Saya ingin menyantuni anda, tak ada masalah. Saya nak menjelaskan. Saudara Pok Lan, saya tak mau tuduh begitu, saudara Pok Lan. Jadi bagi saya, nak tuduh orang, biar mahkamah menentukan. Tetapi, nyatakan, biar berfakta. Saya cabar malam memberi pencerahan. Kenapa orang, kalau boleh, because Zahid Hamidi turun. Moment, apabila sahaja Zahid Hamidi keluar daripada UMNO, ataupun diturunkan daripada UMNO, maka gerakan untuk membawa 12 orang ahli-ahli parlimen daripada UMNO ini akan terjadi untuk menyertai Perikatan Nasional. Sekali lagi lah, kerajaan politik negara kita ni terumbang-ambing. Takkanlah pula sekali pilih sampai 3-4 Perdana Menteri yang disusun. Ini gambarannya, saudara. Sebab itu dia akan diserang habis-habisan. Mereka akan berserang habis-habisan. Saudara Faziman Man, dia kata, Zahid turun UMNO akan kuat. Kuat tang mana? Siapa yang memimpin UMNO? Kuat tang mana? Sebab bila dah turun tu nanti, maka keliling kelalang yang selama ini menanti masa nak ngap UMNO ni untuk dibawa dengan Perikatan Nasional. Dan yang paling penting sekali, waktu mereka mewujudkan Muafakat Nasional. Zahid Hamidi berusaha wujudkan Muafakat Nasional. Tapi keliling kelalang, mereka yang ada dalam itu, mereka itulah yang mewujudkan supaya perpecahan berterusan dalam Muafakat Nasional. Hingga akhirnya Majlis Tinggi membuat keputusan untuk kita akhirnya keluar daripada Muafakat Nasional. Kerana kita kata kita tak boleh terima PBM. Tapi yang ada dalam Muafakat Nasional waktu itu, buat surat mengundang PBM. Perkataan mengundang saudara, bukan bersetuju terima. Saudara YB kaki lima, dia kata duit UMNO kat Najib. Saya tak tahulah saudara. Kak Ros tukang jaga. Saya tak nampak begitu, saudara. Janganlah, saudara, buat pertuduhan. Tak baik. Duit UMNO dah kena sakau oleh pemimpin terdahulu. Tunggulah.
Saudara YB kelima dia kata UMNO lemah kerana duit tak turun bawah. Masalah balik pada duit lagi lah. Apakah kerana wang adalah segala-galanya, saudara? Saudara, jangan lupa, saudara, saya melihat pilihan raya kali ini, diorang pun tak ada duit. Orang tak ada duit, saudara Mazlan Mahmud dia kata UMNO dah pupus. Pupus tang mana, saudara? Tang mana pupusnya? Saya melihat Perhimpunan Agung UMNO baru ni bertambah semarak lagi semangat mereka. Begitu juga macam di Negeri Sembilan, saudara. Di Negeri Sembilan ada lebih kurang 800,000 pengundi, saudara. 800,000 pengundi, 57% pengundi Melayu. China ada 15% dan India ada 27%. Sementara itu untuk pengundi-pengundi yang berusia 18 hingga 29 tahun, 27% sekitar lebih kurang dalam 200,000 pengundi muda yang berusia 18 hingga 29 tahun. Pilihan raya lepas, UMNO kekal 5 kursi, iaitu Jadi Lebu, Jempol, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin. Pakatan Harapan di Seremban, Rasah dan Port Dickson. Itu saja saya, lain-lain semua. Lain-lain parti uyup di Negeri Sembilan. Jadi macam mana yang mereka mengatakan bahawa mereka boleh mencapai kejayaan? Asalkan saya nampak, itu hari saya ada hadir dalam majlis yang dianjurkan untuk program-program penerangan di Negeri Sembilan dan di Selangor. Saya nampak semangat warga Negeri Sembilan bertambah kental. Saya nampak mereka bertambah semangat, ya saudara, untuk mengekalkan kerajaan yang ada hari ini. Walaupun diadakan, saya tengoklah, himpunan ramailah, 1,000, 20,000, 30,000. Saya kata himpunan tidak menjamin. Sebab bukan mereka itu pengundi. Itu keadaan saudara. Saudara Ashraf Yusof, pelabur luar tak confident bila negara dipimpin bapa segala rasuah. Soalnya sekarang saudara, kita bagi saya lah sekarang ni, negara-negara luar standby. Sebab masalahnya, bila mereka mengatakan bahawa besar kemungkinan kerajaan akan jatuh pada bulan Ogos, pelabur luar pun lari lentang pukang lah, saudara. Saudara Bidin, selagi UMNO bersama DAP, kami tolak UMNO. Sejak bila UMNO bersama DAP? Saudara, okeylah saya nak cakap, saudara. Bagaimana dengan gerakan dalam Perikatan Nasional? Anda tolak UMNO. Okey, saya terimalah. Alasan kerana dalam kumpulan Pakatan Harapan itu ada DAP. Okey, saya terima. Bagaimana dengan Perikatan Nasional? Bagaimana dengan kalau anda pula tak nak UMNO, pilih pula Barisan Nasional? Kerana ada situ Parti Perubatan Bersatu, dah ada PAS. Sedangkan dalam tu ada gerakan. Parti yang begitu chauvinis, saudara, jangan lupa. Jadi kadang-kadang sekarang ni, jangan orang kata kita tunjang sana, tunjang sini. Santuni keadaan. Dalam keadaan suasana hari ini, walaupun DAP ada dalam Pakatan Harapan, dalam Kerajaan Perpaduan, mereka mempunyai 41 kursi parlimen. Mereka punya 41 ahli parlimen. Tapi mereka sudah pun sekarang ni dah sedar diri. Dan tidak lagi macam dulu-dulu bercakap pumpang-pumpang. Mereka bersetuju 4 orang je menterinya. Berbeza dengan UMNO. Dengan 26 kursinya, kita dapat 6 kursi jawatan menteri dalam kerajaan. Dan 6 jawatan timbalan menteri. Nak apa lagi dalam keadaan kita kalah, saudara? Ini kena terima hakikat, saudara. Jangan kita main tuduh-tuduh. Dan saya nampak, contohnya, apabila Tony Puah mengeluarkan kenyataan begitu, cepat-cepat Anthony Loke buat kenyataan. Mereka sudah pun dah mula. Saudara Abdul Hamid, jawatan rasuah. Jawatan mana tu? Saudara, saya terpulang lah, saudara. Saya bukan nak saya perlu memberi pencerahan. Anda boleh bertanya, tak ada masalah. Saudara, bukan, kadang-kadang saya perlu menjelaskan. Jangan kita menegakkan benang yang basah, saudara. Kita nak melihat warga negara masa depan. Kita perlu melihat agar negara kita segeralah, pelabur-pelabur segera masuk. Mereka sekarang ni menanti sehingga bulan Ogos. Bagaimana keadaannya? Saudara, demi perjuangan Melayu, kami tolak gabungan demi prinsip. Prinsip apa, saudara? Prinsip apa? Tolong nyatakan pada saya, prinsip apa? Kadang-kadang, saudara, kita ni bercakap soal pumpang-pumpang soal prinsip. Saya minta maaf cakaplah, saudara. Maaf saya cakap, saudara. Cakap aku demi Melayu, buka company. Ada setongkol orang begitu. Saya malah bercakap, saudara. Saya kenal semua yang ada tu. Syarikat-syarikat, enterprise semua. Kita kena terima hakikat suasana hari ini. Itu keadaannya. Oh, kita ada prinsip. Demi prinsip saya tolak kerana adanya DAP. Tu yang sana tu ada ni gerakan.
Habis nak tubuh sebuah parti politik yang hanya untuk orang Melayu. Nak suruh negara kita terabur lagi. Nak tunjuk lagi. Apa guna kita kadang-kadang saudara, kita lupa bahawa negara sudah berubah, dunia sudah berubah. Paling-paling tidak ni pimpinan yang ada sekarang ni menyantuni rakyat dengan cukup baik. Secara perawat. Habis, apa pun PAS terbaik. Jom ramai-ramai kita sokong. Sokonglah Perikatan Nasional. Anda menyokong PAS, anda menyokong Perikatan Nasional. Yang pimpinannya terbabit yang akan dibawa ke mahkamah. Waktu terdekat. Cakap biar rasional, saudara. Biar rasional kita bercakap. Dan hari ini pimpinan negara sedang berusaha untuk memerangi rasuah. Sebab itu dia dibenci. Sebab itu diusaha dilakukan untuk menjatuhkan dirinya. Kerana mereka sekarang ini ketakutan. Ketakutan diri mereka akan dibongkar satu demi satu. Dan orang, saudara Abdul Halim, gerakan diasaskan Syed Hussein Alatas. Jangan lupa Lim Chong Yu lah, saudara. Saudara bercakap seorang Melayu. Jangan lupa pada Lim Chong Yu apa dia jadi Pulau Pinang sampai hari ini, saudara. Alah, kalau saudara bercakap, baca buku Serat Tiang, jangan. Saya warga jurnalis, saya membaca semua aktiviti. Ini keadaan, saudara. Saya perlu menjelaskan pada anda. Jangan kita terpengaruh dengan hanya cakap, oh ini diasaskan. Habis, UMNO bukankah diasaskan di istana? Ini keadaan, saudara. Jangan nak apa ni berdolak dalik dengan pengasas. Pengasas PAS siapa? Dr. Fuad dulu UMNO. Ya, jangan fikir seperti itulah. Ya, sebab itu saya kata apa, sampai masa kita mengundi. Tetapi saya perlu memberi pencerahan. Yang saya tuntut hari ini agar warga UMNO terus bergerak bekerja. Jangan tunggu romimah politik. Masa sudah berubah, kita kukuhkan, kembalikanlah semangat semula. InsyaAllah. Dalam keadaan sekarang ni tak payah nak demand. Loser cannot demand. Orang yang kalah tak perlu nak menuntut itu dan ini. Bertugaslah, berusahalah demi lestari kebangkitan bangsa kita. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.